الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فأما بعد. Yang dimuliakan Tuan-Tuan Majlis Urusi Surah Ar-Rayyan. Kita akan bahasa Surah Ar-Rayyan. Tuan Imam, Tuan Bilal, para petugas Surah Ar-Rayyan, khususnya sidang hadirin muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita baru saja selesai menunaikan solat sunat tarawih, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia yang Allah Taala berikan kepada kita, dapat kita sama-sama menghirup udara Ramadan hinggalah ke saat malam yang ke-20 ini. Kita tahu berapa ramai orang-orang yang telah meninggalkan kita. Hari ini Profesor Izzy Ali meninggal dunia tadi pukul 12.45, dan ramai orang yang meninggalkan kita. Setakat bulan Ramadan ni, saya rasa lebih hampir 10 orang saudara mara saya punya saudara mara lah, meninggal dunia di bulan Ramadan ini. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan kita untuk terus bernafas dan bernyawa. Mudah-mudahan pinjaman usia ini terus Allah Ta'ala berikan kepada kita dari semasa ke semasa. Sebelum kita masuk pada tajuk perbincangan kita pada malam ini, sukalah untuk saya cerita balik ada satu kisah berlaku ke atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketika itu baginda sedang bersama dengan isterinya yang paling bijak, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah ketika Rasulullah pulang balik ke rumah, Sayyidatina Aisyah bermanja-manja dengan Rasulullah, lalu meletakkan kepalanya di atas pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di atas pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah pun main tarik-tarik janggut Rasulullah dalam keadaan begitu mesra, dalam keadaan begitu manja, dalam keadaan begitu gembira. Sedang ditarik-tarik janggut Rasulullah itu, tiba-tiba wajahnya yang gembira berubah menjadi pucat. Wajahnya yang gembira tiba-tiba bertukar menjadi sedih. Tak tahu kenapa. Rupa-rupanya Rasulullah pun bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kenapa ni tadi happy, tiba-tiba berubah juga?" Aisyah kata apa? "Ya Rasulullah, aku ni insan biasa, sedangkan engkau adalah Rasul kekasih Allah. Tak tahu siapa di antara kita yang pergi dahulu. Sama ada engkau pergi dahulu ataupun aku yang akan pergi dahulu. Sama ada aku ataupun engkau, pastinya kita akan pergi. Dan perpisahan itu dan kematian itu akan memisahkan kita. Jadi aku takut di dunia ini aku dapat bersama denganmu ya Rasulullah. Aku dapat bermanja-manja berada di atas pangkuanmu ya Rasulullah. Sedangkan di hari akhirat nanti, aku tak tahu bagaimanakah keadaan dan nasibku nanti." Maka Rasulullah pun bertanya pada Aisyah, "Wahai Aisyah, ketika seseorang hamba Allah itu dicabut nyawanya, ketika seseorang itu menghembuskan nafasnya terakhir, maka ramailah yang akan menyempurnakan jenazah seseorang yang telah meninggal dunia itu. Maka ketika itu, tahukah kamu siapakah orang yang paling sedih? Siapakah orang yang paling berduka cita pada saat itu?" Maka Aisyah pun kata, "Mungkin yang paling sedih adalah ibu kepada si mati. Mungkin yang paling sedih adalah pasangan kepada si mati. Mungkin yang paling sedih adalah anak-anak kepada si mati. Mungkin. Tapi jawapan yang mungkin itu tak ada satu pun yang betul." Rupa-rupanya Rasulullah jawab, "Orang yang paling sedih
ketika seseorang itu meninggal dunia adalah si jenazah itu sendiri. Rupa-rupanya orang yang meninggal dunia itu dialah merupakan orang yang paling sedih, kerana dia terpaksa meninggalkan dunia ini dan dia terpaksa dengan hanya bekalan amalan yang dia ada, itu sajalah yang dia mampu untuk bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tidak ada peluang lagi untuk menambah pahala, sudah tidak ada ruang lagi untuk beribadah, untuk dibawa bersama-sama dengan rohnya, dijadikan sebagai amalan. Jadi tuan-tuan dan puan macam Allah sekalian, alhamdulillah Allah Taala masih lanjutkan usia kita. Jadi kesempatan inilah kita gunakan sebaik-baiknya. Selagi masih hidup, selagi masih bernyawa, inilah kita peluang yang ada pada kita untuk kita gunakan, untuk kita ambil kesempatan ini untuk tambah amalan kita. Tuan-tuan dan puan macam Allah sekalian, ini bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi dan para sahabat mengharapkan bulan Ramadan akan berada di sisi mereka untuk sepanjang tahun. Mereka tak nak, kalau boleh, mereka tak nak berpisah dengan Ramadan. Kalau boleh Syawal tak ada pun tak apa, Zulkaidah, Zulhijjah tak ada pun tak apa, asalkan Ramadan berterusan dan amalan mereka diganda-gandakan kiraannya. Tapi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kalau kita dengar radio, kalau kita buka televisyen, kalau kita pergi shopping kompleks, kalau kita pergi mana-mana, masing-masing berebut-rebut nak buka lagu raya. Seolah-olah tak sabar bila nak habis Ramadan ni. Cepatlah bukalah lagu raya. Kenapa? Nak dapatkan mood raya. Padahal Ramadan ada di depan mata. Tuan-tuan dan puan macam Allah sekalian, orang yang suka dengan Ramadan habis ni, orang yang tak sabar-sabar nak tunggu Ramadan habis, kenapa? Yang tak sabar bila lah Ramadan ini habis, ya Allah, tak sabar oleh siapa? Yang tak sabar sebenarnya adalah syaitan, tuan-tuan. Bila nak habis Ramadan ni, aku ni asyik kena ikat di belenggu je. Habis Ramadan aku bebas. Dia seronok lah bila dah habis Ramadan. Siapa yang seronok habis Ramadan, dia pun lebih kurang adik-adik syaitan pun, kan, bersama gembira dengan kehadiran bulan Syawal. Tuan-tuan dan puan macam Allah sekalian, tu mukadimah daripada saya. InsyaAllah banyak lagi ni, ada banyak masa lagi. InsyaAllah sebelum kita sahur pun apa? Sebelum sahur habis lah. Besok lagi je kan. Tuan-tuan dan puan macam Allah sekalian, tajuk hari ini saya nak bawakan satu kisah seorang insan yang sangat hebat, yang sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dia merupakan Abdul Amru. Abdul Amru, kemudian namanya telah ditukar oleh Rasulullah menjadi Abdul Rahman. Abdul Rahman siapa? Abdul Rahman Al-Auf. Okey. Abdul Rahman Al-Auf, orang yang sangat pintar, orangnya handsome, orangnya segak, orangnya cerdik akal fikirannya dan cerdas, hebat berkata-kata dan gaya senyumannya cukup menarik hati. Abdul Rahman Al-Auf merupakan seorang kaki bisnes yang suka berniaga. Pergi mana-mana dia akan berniaga. Kalau ibarat kata sentuhan dia sentuhan emas. Dia pegang apa jadi emas, dia pegang itu jadi emas, dia pegang ini jadi emas. Lantaran dia sangat hebat berniaga. Bukan bila pegang dia emas, payah pula salam dengan Pak Imam je hari, buka Pak Imam jadi emas. Okay. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ialah kalau dia nak buat sesuatu perkara, dia akan buat bersungguh-sungguh sehingga benda itu betul-betul berjaya. Tuan-tuan dan puan macam Allah sekalian, Abdul Rahman Al-Auf 10 tahun lebih muda berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga merupakan seorang lelaki Arab, okey, yang tinggal bersama-sama dengan Nabi pada zaman sebelum zaman Nabi menjadi Nabi. Jadi Abdul Rahman Al-Auf ini dia sangat rapat dengan baginda, dia sangat rapat dengan Abu Bakar. Dan Abdul Rahman Al-Auf merupakan orang ke-8 yang memeluk agama Islam. Hebat tak? Sangat hebat. Ini orang ke-8 yang memeluk agama Islam. Dia memeluk agama Islam setelah 2 hari Abu Bakar memeluk agama Islam. Abu Bakar merupakan lelaki pertama yang memeluk agama Islam. Siapa manusia pertama memeluk agama Islam? Ingat tak? Khadijah, orang perempuan rupanya orang pertama yang memeluk agama Islam, orang perempuan, iaitu Khadijah. Yang kedua barulah Abu Bakar. Lepas 2 hari Sayyidina Abu Bakar memeluk agama Islam, maka Sayyidina Abu Bakar berdakwah pada Abdul Rahman Al-Auf
Dan Abdul Rahman Al-Auf memeluk Islam setelah 2 hari. Abu Bakar memeluk Islam dan dia menjadi orang ke-8 yang memeluk agama Islam. Hebatnya Abdul Rahman Al-Auf ini, beliau ketika dalam peristiwa hijrah, ketika Rasulullah kata, jom kita nak kena berhijrah. Berhijrah ke mana? Berhijrah ke Yathrib, nama lama bagi Madinah. Yathrib ni kira-kira 450 km jaraknya daripada Mekah, nak pergi ke sana. Menaiki unta sekurang-kurangnya 2 minggu baru sampai. Tuan-tuan, zaman dulu tuan-tuan, naik kalau nak pergi Mekah 2 minggu perjalanan sahala. Maknanya kena bawa stok makanan 2 minggu, kena bawa air stok 2 minggu. Zaman dulu tak ada peti sejuk tuan-tuan. Kalau nak bawa ayam tu kena bawa ayam hidup-hidup. Tak boleh bawa ayam dah mati. Basi ayam tu, busuk ayam tu. Kalau teringin hari ke-7 asyik makan ayam je, hari ke-8 nak makan kambing pula. Kena standby, hari pertama makan ayam, hari kedua makan kambing, 3 makan kambing, 4 kambing, hari ke-5 makan ayam pula. 7, lepas tu makan lembu, kena bawa lembu. Hijrah zaman dulu tak macam sekarang. Sekarang kita pergi JB, okey. Pergi mana Kedah, okey. Kan? Nak bawa makanan, tak payahlah kita singgah R&R. Bawa duit je. Tak bawa duit pun tak apa, cocok. Dekat Petronas boleh cocok. Zaman dulu tuan-tuan, zaman dulu nak berhijrah senang. Dulu susah, sekarang senang. Nak berhijrah cakap dia. Zaman dulu nak berhijrah, bukan, ini satu mujahadah. Dan perjalanan tersebut terpaksa mengharungi siang dan malam. Siang dan malam, siang dan malam. Dan tak ada jalan raya tuan-tuan. Tak ada handphone tuan-tuan. Kalau zaman sekarang, macam mana alamat, baru tak ada line. Apa benda lah line aku ni? Hampir betul, kat sini pun tak ada line. Zaman dulu handphone pun tak ada, apa pun tak ada. Tengah-tengah malam tiba-tiba kena serang dengan serigala, kena serang dengan harimau, kena serang dengan ular. Jadi perjalanan hijrah zaman dahulu adalah perjalanan maut. Abdul Rahman Al-Auf bila diberitahu oleh Rasulullah, "Ya Abdul Rahman Al-Auf, mari kita berhijrah." Bila berhijrah? Sekarang juga, okey, no problem. Sekarang juga kita berhijrah. Apa yang ada kat pocek dia, itulah dia nak pergi. Apa yang ada kat baju dia, itulah dia nak pergi. Terus pergi Abdul Rahman Al-Auf kata. Dia tak kisah. Kalau kita lah, Rasulullah suruh ajak berhijrah, jom hijrah. Bagilah 3 hari nak kemas barang. Kalau kita lah, bagilah tempoh sikit, nak settlekan, nak uruskan kambing siapa jaga, lembu siapa jaga, tanah siapa jaga. Kalau kita begitu. Tapi Abdul Rahman Al-Auf apabila mendapat arahan daripada Rasulullah, jom kita hijrah. Bila? Sekarang. Alright. Terus Abdul Rahman Al-Auf bersedia untuk berhijrah. Tuan-tuan puan-puan macam Allah sekalian, Abdul Rahman Al-Auf seorang lelaki yang kaya. Sejak berada di Mekah lagi, seorang businessman yang banyak tanah, banyak kebun, banyak hartanya, banyak dia punya ternakan-ternakannya. Sampai bila Rasulullah kata ajak berhijrah, Abdul Rahman Al-Auf tak sempat nak kemas, nak packing barang-barang dia. Abdul Rahman Al-Auf kata, jom kita pergi sekarang juga. Maka Abdul Rahman Al-Auf pun pergi ke Madinah, selai sepinggang bawa pakaian yang ada pada tubuhnya saja. Berbekalkan duit yang ada pada tubuhnya, itu saja Abdul Rahman Al-Auf bawa. Ada itu. Macam mana lah? Dia kan macam mana? Dia balik baik. Dia tak tahu siapa kau. Kat mana jadi? Cek memang lah ni. Kalau kita bunyi ni. Apa? Pergi Madinah. Terus siap sedia pergi ke Madinah. Tuan-tuan bapa nanti Allah sekalian, Abdul Rahman Al-Auf pun sampai di Madinah. Sampai di Madinah, dia berjumpa dengan, dipersaudarakan dengan seorang penduduk Madinah yang bernama Sa'ad. Sa'ad ni cakap dengan Abdul Rahman Al-Auf, "Tuan, saya kenal tuan. Tuan ni orang glamour, orang hebat, orang yang terawal memeluk agama Islam. Saya tahu tuan kaya raya dan saya dikhabarkan betapa tuan datang sini selai sepinggang. Tuan ni orang kaya, tuan ni tokoh korporat. Tuan ni biasa naik, pergi mana-mana naik kereta Mercedes. Tiba-tiba datang sini. Biasanya pergi mana-mana pergi hotel 5 star. Kan? Pergi hotel, tak mainlah hotel kecil-kecil, hotel 5 star. Tuan orang kaya, tapi tiba-tiba bila tuan sampai sini, tuan pakai macam ini, tuan selekeh macam ni tuan. Saya tak sanggup nak tengok.
Maka Sa'ad kata apa? Tuan, saya bagi tuan 200 dirham. Tuan ambillah duit ni, gunakanlah duit ni untuk beli kot baru, untuk beli katil baru, untuk beli kasut kulit baru, untuk beli sweater baru, untuk beli blazer baru. Semua pakailah duit ni. Abdul Rahman Al-Auf kata apa? Ya Allah, baiknya kamu. Saya baru first day sampai sini, kamu dah layan saya macam kita ni bersaudara. Nampak? Orang Ansar ketika itu menyambut kehadiran orang-orang Muhajirin. Sampai ada di kalangan mereka kata, tuan, siapa nak isteri? Saya ada 2 isteri, pilihlah, ambil mana satu, tak kisah. Saya rela menceraikan salah seorang untuk tuan jadikan teman hidup. Tapi tak berlaku pun perceraian tu. Tuan ada apa ni? Tuan berapa ni? Satu isteri je. Macam takut-takut je cakap. Ada kat belakang ke? Ada kan? Patutlah takut dia cakap 2. Okey, ni bayangkan. Kurang banyak gambar okey, sini. Dia kata dalam hati, aku boleh tahan kurang Ustaz. Bini aku dengar tu. Dia ke dengar? Ada? Tak ada? Macam takut je gambar ni. Macam berapa je cakap. Okey, apa nama? Kat mana tadi? Sahabat Nabi tu dia kata, tuan cakaplah tuan, apa tadi? Maka dia cakap dengan Sa'ad pun cakap dengan Sayyidina Abdul Rahman Al-Auf. Sa'ad kata, tuan, ni 200 rial, 200 dirham, ambil lah. 200 dirham, 1 dirham lebih kurang 30 ringgit. Sudah berapa? 200 kali 30 lebih kurang 6,000 ringgit. Boleh lah 6,000 ringgit untuk nak beli baju, nak beli kasut, nak beli perkakas bilik rumah. Macam tu tak boleh lah. Cukup lah 6,000 ringgit. Cukup lah. Cukup lah kan, untuk sementara kan. Jadi Abdul Rahman Al-Auf kata apa? Minta maaf tuan, tak payahlah bagi banyak sangat ni. Bagi saya pinjam je 20 dirham je. 20 dirham. Bagi saya pinjam, bukan ambil, pinjam. Dia bawa 20 dirham tu, dia pergi ke pasar, dia tengok apa yang aktiviti dilakukan oleh orang-orang Arab di pasar Madinah. Maka ketika kita Abdul Rahman Al-Auf tengok, ini pasar Madinah ke pasar Yahudi? Sebab nyata kat situ ramai orang-orang yang berniaga di situ adalah orang-orang Yahudi, bukannya orang-orang Arab maupun orang Islam. Hari ni tuan-tuan, kita tengoklah contoh KL lah kata. Kita robohkan semua bangunan-bangunan yang dimiliki oleh orang-orang bukan Islam. Kita robohkan bangunan-bangunan yang ada yang dimiliki bukan orang Islam. Agak-agak apa yang tinggal kat KL? Sogo. Bukan kita punya. Kampung Baru. Mana ada tinggi-tinggi bangunannya? Yang mana bangunan tu, kalau orang Islam punya kita biarkan. Tapi kalau bukan Islam punya kita robohkan. Apa dia Maju Junction? Itulah orang Melayu kita kan. Pertama kompleks. Boleh lah. Lagi apa? Sogo. Bukan kita punya. Marah. Yelah Majlis Amanah. Itu kerajaan punya sebenarnya. So kalau kita robohkan semua bangunan yang Melayu, yang bukan Melayu punya atau bukan Islam punya, saya ingat KL clear. Clear lah KL. Apa orang Melayu kita punya ni ada yang hebat? Hebat kat mana? Kampung Baru, Bazar Ramadan. Itu pun bergaduh sepak terajam. Tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian. Jadi itulah perumpamaan yang Abdul Rahman Al-Auf kata, aku tengok itu bukan pasar Madinah, itu pasar Yahudi katanya. Jadi akhirnya Abdul Rahman Al-Auf mulakan empire perniagaannya. Bermula dengan macam mana? Dia beli kambing, dia jual balik kambing. Dia beli 1 dinar, dia jual balik 1 dinar. Dia beli 100 ekor kambing, 100 dinar, dia jual balik pun 100 dinar. Dia tak ambil untung pun. Tapi Abdul Rahman Al-Auf dia ambil untungnya dari mana? Daripada tali pengikat kambing itu sendiri. Satu tali pengikat kambing harganya 1 dirham. Maka siapa nak beli kambing kena beli dengan tali pengikat. Dia ambil untung daripada tali pengikat sahaja. Nampak tak? Jadi ketika itu ramai yang datang beli dengan Abdul Rahman Al-Auf. Murah lah kambing dia 1 dinar je. Orang Yahudi tu jual lain 1 dinar plus 2 dirham. Yang ni 1 dinar murah. Orang pun beli dengan dia. Nampak? Tanda mampuan mencolokkan dia main volume. Dia tak ambil untung tinggi tapi dia ambil untung kecil. Tapi ramai yang datang beli.
Inilah cara Abdul Rahman Al-Auf berniaga. Dan akhirnya perniagaannya banyak, semakin lama semakin maju, semakin maju, semakin maju, sehinggalah Abdul Rahman Al-Auf dapat kembali menjadi seorang tokoh korporat. Sidang Jumaat yang banyak Allah sekalian, Abdul Rahman Al-Auf satu hari di dalam peperangan Tabuk, ketika itu Rasulullah SAW kata, siapa yang nak derma untuk perang Tabuk ni, maka boleh sediakan apa nama? Boleh derma. Berapa keperluan? 700 ekor unta. Abdul Rahman Al-Auf kata, okey, fine, aku derma terus 700 ekor unta. Satu ekor unta hari ini, tuan-tuan, lebih kurang kata kalah. Unta ni bukan unta daging. Ini unta travelling. Unta daging murah, tuan-tuan. Unta daging RM5,000 dah boleh dapat. Tapi unta travelling yang jenis makan, minum, lepas tu tak makan 30 hari. Duk jalan je, ada bumbul kan. Dia jalan je 30 hari. Ferrari pun tak boleh jalan 30 hari, tuan-tuan. Ferrari pun jalan 2 hari, tak berhenti-henti, mana boleh meletup enjin. Tapi unta boleh berjalan 30 hari tanpa henti. Maka unta inilah yang digunakan oleh yang diinfakkan oleh Sayyidina Abdul Rahman Al-Auf. Satu ekor unta harganya lebih kurang RM20,000. Sebab dia bukan unta daging, dia unta travelling. Unta daging RM5,000. Sama macam ibarat kata macam kancil dengan Mercedes, sama tak? Dia sama, tuan-tuan. Kancil lah, Mercedes lah. Mercedes jalan jauh boleh, kancil tak boleh jalan jauh. Kan, kancil jalan jauh bawa 70 dah betul satu ni sebab dia kancil. Kalau naik Mercedes 70, apa tak lambat sangat ni? Lambat 70, dosa tau bawa Mercedes 70, kena bawa 150 pun tak dosa. Sebab zalim. Bawa kereta besar, tiba-tiba tak laju, zalim. Okey, kerana meletakkan satu pada tempatnya. Jadi Mercedes memang tak boleh macam tu. Jadi harga unta tu mahal, macam harga Mercedes. 20,000 ekor, 20,000 per ekor. Kali 700, cuba kira sekejap. 700 kali 20,000. Kira. Ada apa? 14 juta. Betul ke? Okey. Jangan Jimin buka sikit. 20,000 kali 7 apa? 20,000 kalau kali 7 berapa? 140,000 lah. Kan? 140,000 kali dengan 10 1.4 juta kali 100 14 juta. Betul lah? Pandai patutlah isteri sayang. Oh, kalau dia berani cakap. Tadi takut sangat. Dengar tak dia kata apa tadi? Dia kata itu baru satu bini dah pandai jadi. Kalau 2 bini lagi pandai. Pandai penipu. Berat tuan-tuan. Kasar sikit apa kan? Tak ada hal. Isi yang mana tu? Ke tak ada? Oh tak ada, patut dah berani. Tapi tak apa kita rekod kan? Zoom sikit muka dia. Tuan-tuan apa macam Allah sekalian, sama balik cerita kita. Kat mana tadi? 14 juta. Dia derma sekali je, 14 juta, pak, derma je tu. Hebat tak hebat Abdul Rahman Al-Auf. Dia pernah bagi pada ahli-ahli Badar yang masih hidup lagi, ahli-ahli tentera Badar, keluarga ahli tentera Badar yang masih hidup, dia bagi seorang 100 dinar. Dia bagi 400 dinar. Satu keluarga 400 dinar. Ada 100 ahli keluarga perang Badar yang masih hidup. 400 kali 100, sekali lagi ke 400 kali 100, maknanya 400 je 4,000. 4,000 maknanya 40,000 dinar. 40,000 dinar kali RM700 hari ni. 40,000 kali 700. 40,000 kali 700, 40,000 jadi 400,000 jadi 4 juta. 4 juta kali 7, 4 juta kali 7, 28 juta. Betul tak? Dia tak kira lah kan? 28 juta dia derma untuk bekas ahli-ahli perang Badar yang masih hidup. Dia bagi selamba je tu, main 28 juta. Komik. Kita boleh buat.
Tuan-tuan, kalau kita ada 28 juta, kalau kita bagilah kat orang 28 juta, bankrupt kita tuan-tuan. Tuan-tuan, tapi Abdul Rahman Auf selamba bagi. Pada satu ketika lagi best, ini peperangan ini berlaku selepas Nabi wafat. Abdul Rahman Auf pernah pulang daripada negeri Syam. Dia bawa unta daripada negeri Syam, hasil keuntungan berniaga dekat negeri Syam. Dia bawa banyak mana? Unta pertama masuk ke sempadan Madinah. Ketika itu azan Zuhur sedang berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lembu seko masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiga. Sampailah masuk penduduk Madinah tu, wah, unta apakah ini? Rupanya unta ini unta Sayyidina Abdul Rahman Al-Auf yang baru balik daripada keuntungannya dari negeri Syam lah. Terkejut orang tu, bukan terkejut perut, terkejut unta. Seko masuk. Daripada azan Zuhur masuk seko. Tak habis-habis. Dia susunnya. Susun seko masuk. Seko masuk. Seko lagi masuk. Tak habis-habis. Kita semayang dulu lah. Habis semayang tengok, tak habis masuk lagi. Semayang dulu, habis semayang sunat. Semayang sunat pula. Tak habis masuk lagi. Baca Quran 1 juzuk. Tak habis masuk lagi. Bersusun. Tambah 2 juzuk. Tak habis lagi. Last masuk semayang asar tuan-tuan. Azan sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ke 1000 lebih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ke 1232. Asyhadu an la ilaha illallah. 1243. Tak habis-habis. Kecoh satu Madinah. Dan tuan-tuan bayangkan, tiba-tiba lembu masuk surau. Exora apa? Exora. Bukan Exora. Proton kan? Proton Exora. Seko masuk. Azan daripada Zuhur, masuk seko. Kita tengok seko minta masuk ni. Minta lah 2 ekor. Tak habis lagi 3 ekor. Pak Imam kata semayang Zuhur. Kita pun semayang. Tak habis masuk lagi. Ada lagi tengah waktu. Kat mana ni? Rupanya sampai ke kesas sana kot. Rupanya unta tu beratur daripada KLCC masuk sini. Seko tu. Punyalah banyak, tak habis-habis. Ini unta siapa? Abdul Rahman Al-Auf punya. Semua kecoh kisah ni. Kecoh. Viral satu Madinah. Maka mereka pun cerita pada Aisyah. Wahai Aisyah, isteri Rasulullah, tahu tak, tadi satu masyarakat Madinah kecoh, gempak. Dahsyat kau masuk melodi. Kenapa? Unta Nabi, unta Sayyidina Abdul Rahman Al-Auf masuk seko. Daripada bermulanya azan Zuhur sampai azan Asar, tak habis-habis masuk lagi. Ya Allah, banyaknya harta Abdul Rahman Al-Auf, kata Sayyidatina Aisyah. Iya, betul banyaknya. Ya Allah, berkatilah rezeki yang kau kurniakan kepada Abdul Rahman Al-Auf dan tambahkan lagi keberkatan ke atas rezeki tersebut, ya Allah. Akhirnya doa yang dibaca oleh Sayyidatina Aisyah ini telah didengari oleh sahabat-sahabat yang lain, dan sahabat-sahabat yang lain telah memviralkan doa ini kepada sahabat-sahabat seluruh Madinah, sehinggalah terdengar ke telinga Sayyidina Abdul Rahman Al-Auf. Sayyidina Abdul Rahman Al-Auf dengar berita tersebut, terduduk dia atas lututnya. Akhirnya dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur atas nikmat yang telah kau kurniakan ini. Wahai penduduk Madinah, jadilah saksi betapa seluruh kambing pula unta, pandai, seluruh unta-unta yang masuk ke Madinah ini aku infakkan di jalan Allah. Maka kecoh lagi penduduk Madinah. Kau tak tahu tak, rupa-rupanya Sayyidina Abdul Rahman Al-Auf, dia dengar doa saya pada Aisyah. Lepas tu dia pun bila dia dengar, terus kata, aku infakkan seluruhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beritanya akhirnya sampai ke telinga Aisyah. Lalu Aisyah pun menangis kerana doa dia tadi telah menyentuh perasaan Sayyidina Abdul Rahman Al-Auf. Lalu mereka menderma
sebanyak itu, tuan-tuan puan-puan yang Allah sekalian. Tuan-tuan puan-puan, kalau siapa yang bawa beg duit, keluarkan beg duit tuan-tuan. Infakkan seluruh duit yang ada tuan-tuan, masukkan ke dalam surau kita. Masya Allah, tengoklah besok akan berganda-ganda income kita. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, tunggulah akan ada azab. Ini dah surat berantai dah pula. Sebarkan kepada kawan-kawan, kepada sekurang-kurangnya 20 kawan anda, dan lihatlah keajaiban akan berlaku. Tapi seandainya anda membiarkan mesej ini tanpa di-forward kan, maka tunggulah nasib malang akan berlaku. Telah berlaku seorang pakcik hang kebun, dia telah tidak memviralkan mesej ini. Akhirnya kebun dia terbakar semuanya. Ini surat berantai. Jadi tuan-tuan puan macam Allah sekalian, nak ceritakan betapa sebenarnya Islam ini agama orang kaya. Kalaulah Abdul Rahman Al-Auf, kalaulah kita kata Islam ni sebenarnya bukan agama orang kaya, kita banyak dibobok-bobokkan Nabi hidupnya miskin, Nabi sentiasa menahan lapar sebentak batu kat perut. Kita dengar cerita Nabi pakai baju koyak dijahit sendiri. Kita dengar Nabi itu kasutnya bubuk aja. Kita tengok Nabi punya baju tu lah yang dia pakai. Hari tu pakai baju tu, esok lusa ulang balik pakai baju sama. Kita dengar Nabi tidur berbantalkan lengan. Kita dengar Nabi tidur sampai kan dia tidur atas tikar, bila bangun tidur berbekas-bekas dekat muka dia sebab tak ada bantal empuk. Kita tengok rumah baginda kecil. Sebenarnya bukan Nabi itu miskin, tidak. Tapi Nabi itu memilih untuk hidup bersederhana. Nabi tak pernah jadi miskin. Malah Nabi orang yang sangat kaya. Wah, kalau nak cerita pasal Nabi kaya, memang tak habis kot. Tapi cukuplah saya bagi satu bukti betapa Abdul Rahman Al-Auf seorang yang sangat rapat dengan baginda. Sama-sama tinggal di Makkah, kemudian sama-sama berhijrah menuju ke Madinah, sama-sama membangunkan Islam, menjadi ahli syura di dalam pemimpin Islam. Sayyidina Abdul Rahman Al-Auf pernah dilantik menjadi imam sembahyang subuh yang dimakmumkan oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Betapa rapatnya baginda dengan Sayyidina Abdul Rahman Al-Auf. Dan Abdul Rahman Al-Auf seorang yang sangat kaya. Seandainya kekayaan sesuatu yang menyebabkan seseorang itu jadi kufur, maka sudah pasti Nabi menghalang Abdul Rahman Al-Auf untuk menjadi kaya. Sudah pasti Nabi kata, wahai Abdul Rahman Auf, buat apa kau jadi kaya? Kau jadi miskin tak apa, yang penting kaya iman. Biarlah kita jadi orang miskin, yang penting Allah sayang pada kita. Tak ada, Nabi tak pernah cakap macam tu. Nabi tak pernah ajar Abdul Rahman Auf untuk jadi miskin. Tapi Nabi doakan keberkatan demi keberkatan demi keberkatan, hinggalah Abdul Rahman Auf ketika meninggal dunia, dia telah meninggalkan lebih kurang 300 juta dirham in cash money. Bukan dirham, dinar. 300 juta kali 600. Asyik kira je kita ni. Itu baru cash money, belum kira unta, belum kira tanah, belum kira dia punya ladang dan sebagainya. Aset di luar negara, di Kazakhstan, di Turkmenistan, di Kyrgyzstan, di negara-negara setan yang lain. Bukan tak masuk lagi tu. Betapa kayanya Abdul Rahman Al-Auf. Dan Nabi tidak pernah menghalang Abdul Rahman Al-Auf untuk mencari kekayaan demi kekayaan. Tapi hari ini umat Islam sentiasa dimomok-momok. Jadilah orang miskin, jadilah orang miskin. Tak apalah miskin pun tak apalah. Tengok orang kaya tu, nampak? Sekejap dah sombong. Anggun mentang-mentang dah kaya, pakai kereta besar, sombong lah tu. Tak boleh tengok orang tu kaya sikit. Bila tengok, kau sekarang kau meniaga apa? Meniaga? Dah bayar zakat? Dah bayar zakat? Zakat bayar. Kaya juga zakat bayar. Oh, bukan. Dia anggap orang yang kaya itu jahat. Dia anggap orang yang kaya itu mesti ada cacat celanya. Lebih baik jadi miskin asalkan kaya iman. Akhirnya apa terjadi dalam sinetron Indonesia? Kita tengok, ialah tak apalah saya jadi miskin, yang penting Tuhan kekasih saya. Saya dipukul yang tak apa-apa, saya sabar. Aduh, yang tak apa-apa, yang tak apa-apa. Ya, saya sabar. Yang miskin itulah yang baik. Yang miskin itulah yang beriman. Yang bodoh itulah yang beriman. Yang baik hati tapi bodoh itulah yang beriman. Tapi yang pandai, yang kaya, mentang-mentang dia kaya. Wah, kamu mau tinggal di sini, sebenarnya kamu mau uang aku kan? Wah, kamu brengsek, kamu pergi dari sini. Wah, itu orang kaya semua yang jahat-jahat. Kenapa? Sebab kita telah didoktrinkan betapa kaya itu jahat dan yang miskin itu
adalah baik. Sedangkan Nabi kata apa? Kadal faqru an yakuna kufran, kadang dan hampir menjadi kenyataan apabila kekufuran itu membawa kefakiran itu boleh membawa kepada kekufuran. Banyak lagi poin-poin yang saya nak sebutkan betapa sebenarnya hari ini tuan-tuan, ramai orang-orang yang miskin yang itulah sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang-orang yang miskin yang itulah banyak melakukan maksiat. Kita buat kajian orang Melayu, orang Cina, orang India. Masalah remaja, orang Melayu banyak terlibat dengan kes dadah. Orang Cina banyak terlibat dengan kes-kes penzinaan. Orang India banyak terlibat dengan kes-kes kongsi gelap. Dan rata-rata kita kaji yang banyak budak Melayu hisap dadah bukan anak orang kaya, bukan anak doktor, bukan anak pensyarah. Ada tapi tak banyak. Kebanyakannya yang hisap dadah anak siapa? Anak bukan pegawai, anak kaki tangan rendah. Anak orang yang bapak dia tak ada kerja sangat. Anak yang bapak dia kerja apa? Bapak saya kutip sampah. Bapak awak kerja apa? Bawa lori tapi part time dia bawa, dia tak kerja apa tak. Orang-orang yang tak ada duit. Kita tanya budak-budak Cina kenapa terlibat dengan penzinaan dan sebagainya. Mereka ini adalah golongan-golongan yang bapak dia pun sama. Dia tak ada kerja, tak ada income. Bapak dia kadang-kadang main judi je, kadang-kadang bapak dia jadi sponsor dan sebagainya. Tanya budak India pun sama juga. Kenapa kamu terlibat dengan kumpulan gangster kongsi gelap dan sebagainya. Dan bila tanya bapak dia kerja apa, rupanya bapak dia pun sama juga, kerja-kerja yang pendapatan rendah, yang tidak memerlukan sihir dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya kadang-kadang berlakunya kes dadah yang kuat itu bukan di kalangan orang kaya, orang miskin. Budak-budak miskin, rumah kos rendah, bawah tangga, buku dadah selalunya. Malang, lebih malang lagi, tengok ada budak-budak remaja tidur bawah tanah, bawah tangga. Bawah tangga sambil ada tangannya jarum-jarum dadah dan sebagainya. Sebab apa? Pada saya senang ni, sebab mereka ini miskin harta. Bila miskin harta, miskin jiwa. Bila miskin jiwa, miskin akhlak. Bila miskin akhlak, iman tak ada. Bila iman tak ada, akhirnya menjadi insan-insan yang kufur. Ingat, betapa sebenarnya janganlah kita berfikiran bahawa sebenarnya bila jadi kaya maka kita akan jauh daripada Allah. Tidak. Ramai orang makin kaya makin dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kaya sebab apa? Sebab banyak menderma. Kenapa banyak menderma? Kerana ingin mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mulai hari ini marilah kita sama-sama menjadi orang kaya. Cubalah kita kayakan diri kita. Lepas ni join lah MLM ke, join insurans ke, benda ke. Tak kisahlah, yang penting janganlah biarkan diri kita berada di dalam takut yang lama. Sebab kadang-kadang kita tak boleh salahkan takdir kalau kita dilahirkan sebagai orang miskin. Tapi kita boleh menyalahkan diri kita seandainya kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan miskin. Kerana apa? Kita yang tentukan. Kerana masa kita lahir, kita tak boleh pilih. Aku nak lahir jadi sebagai anak orang kaya lah, aku nak pilih mak aku yang tu lah, aku nak pilih bapa aku yang tak boleh. Kita tak boleh pilih. Tapi kita boleh pilih bagaimana pun akhiran hidup kita. Jadilah orang yang banyak duit. InsyaAllah bulan Ramadan masih lagi berlangsung. Ini dah masuk 10 malam terakhir. Doa banyak-banyak agar Allah Ta'ala sentiasa memberikan rezeki yang luas buat kita, agar dengan rezeki yang banyak itu menjadikan kita lebih rapat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.